Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar suara saya? Boleh Waalaikumsalam. Puan. Boleh. Waalaikumsalam. Boleh Puan. Okey. Currently participant baru ada 29 orang. Ramai lagi yang tak masuk, 10 orang mungkin. Ya ke 10? Ramai lagi yang tak masuk. Kelas rep, panggil kawan-kawan yang belum lagi join tu. Dah madam. Dah. Kena seru banyak kali dia orang ni ya. Baru nak masuk kelas kan? Okey. So minggu ini adalah minggu yang ke-8. Okay, so kita nak teruskan dengan chapter yang keempat. Yang pada minggu lepas kita cover chapter keempat tapi bahagian belakang. Minggu ni kita nak kembali ke bahagian depan lah. Okay, so kita ada beberapa subtopik yang kita akan discuss pada hari ini. But before that, kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Puan Madam mute. Mai. Tutup mic je. Okay, seperti yang kita tahu, minggu lepas saya ada bagi list nama penghantaran assignment. Dia bukan assignment, dia tugasan. Okay, jangan get confused lah. Tu hanya tugasan. Nak tengok you punya komitmen lah. Every week saya bagi. Okay, so ada yang dah completekan tugasan tersebut, ada yang masih lagi belum complete. Okay, so itu penting bagi saya supaya saya dapat hantar report lah kepada Puan Zarina. Puan Zarina nak tengok prestasi you all dalam kelas. Okay, so mana yang rasa nak hantar lagi, please let me know secepat mungkin lah. And another one about the attendance pun, saya banyak kali bagi tahu, make sure that you tick your attendance dalam your future. Let's say tak boleh bagi tahu saya, jangan leave it macam tak ada apa-apa. Bila saya find out ada nama yang tak tick you future. Kalau dia ada bagi tahu dia memang tak hadir, is okay lah. Tapi kalau macam dia diam je, saya pun nak kena cari you all ni. Okay. So minggu ni kita teruskan dengan chapter yang keempat, which is organizational environment. Actually under the organizational environment there is about 4 things you need to know. The nature, about the decision making, about the communication, about the motivation and quality. Okay, quality kita dah pun sentuh minggu lepas. So minggu ni kita nak discuss about the decision making as well as communication. Okay, kalau tengok kat sini, kita punya tajuk ni, saya besarkan slide kejap. Tengok kat tajuk ni, hari ni kita akan tengok pada decision making. Okay, so kita ada communication. But today, we will only discuss until 4.2.3, formal and informal organizational communication. Starting barriers onwards kita akan discuss insyaAllah minggu depan ataupun minggu lagi satu. Tengoklah macam mana. Okay. So ni yang quality kita dah pun completely discuss. And we have another one iaitu motivation. Alright, so let's take a look. What is the meaning or apakah itu organizational environment? You kena bayang, you have one business or you have one organization and you must realize that we also have our surrounding. Ni business kita, so yang berada di luar ataupun external forces. Ataupun nama apa lagi dikata, institutions surrounding, mereka yang berada di luar, faktor-faktor yang berada di luar. Yang tu pun you kena ambil tahu. Sebab apa? Benda yang berada di luar ni, it may affect our business performance, our business operation as well as our resources. Resources ini bermaksud apa? Yang kita ada, sumber yang kita ada. Capital, employee, skills, raw materials dan sebagainya.
So benda kat luar ni, for example environment yang berada di luar, competitors, economic down, turun naik economic, rules and regulation, apa lagi, supplier dan sebagainya lah, benda yang berada di luar yang mampu mengganggu gugat kita punya business. Right. So the first one, kita nak tengok kepada decision making. Nature of decision making, any person or organisation faced with a decision. Semua orang, kita, person ataupun dalam sesebuah organisasi mesti akan mengalami situasi membuat keputusan. Tak kisahlah keputusan itu adalah keputusan kita sendiri ataupun keputusan sebulat suara. Okay, so as a decision maker, we must select a course of action. Kita kena select only one decision from a set of potential alternative. When we are giving a task to solve any problem, so we need to find out the solution and with the supportive from alternative solution. Kita akan ada beberapa solution kat luar sana tu. Takkan semua nak kena apply. Takkan semua relevan kepada masalah kita. At the end, we need to select one or two decision which is the best decision for our organisation. Kat situlah kita kena buat decision making. Kita as a decision maker. Biasanya orang yang buat decision making ni dia berada di level yang atas-atas lah, yang menguruskan syarikat. Alright, seterusnya definition of decision making, dia kata a process through which managers, dia kata managers sebab kita sekarang membincangkan tentang kita punya organisasi. Okay, yang mana managers ini akan identify, kenal pasti dan juga resolve, menyelesaikan masalah-masalah yang ada, but at the same time they need to capitalize on opportunity. Dia kena juga mengenal pasti ataupun dia kena grab all the opportunity. So bila you nak selesaikan masalah tu dalam sesebuah organisasi, tak bolehlah ambil yang negatif ataupun yang benda yang akan meningkatkan kos kepada syarikat. Contoh, kalau kita punya syarikat kekurangan tenaga mahir, adakah kita nak hire pekerja yang baru ataupun kita nak maintain the existing employee but we train them, we send them for a training, for a skill training. Tu pun kena buat decision making. So meaning to say that kita tak nak tingkatkan kos. Kemudian kita ambil another pekerja, kita kena bayar gaji dia lagi dan sebagainya. So dia kena pandai ataupun manager ini kena capitalize on opportunities. Tak boleh lah senang-senang. Kalau kita fikir senang, cara senang, ambil je lah pekerja baru. Tapi dalam sebuah organisasi, reducing a cost will convert to our profit. Kalau kita boleh reduce cost, dia boleh meningkatkan profit kita. Okay. Seterusnya, there is two types of decision making. Kita nak buat keputusan ni ada dua jenis. Okay, decision making yang dikenali sebagai program decision. And then number two, non-program decision. Okay, program decision ini adalah a structured decision yang bermaksud dia rigid, dia tak boleh berubah-ubah sewenang-wenangnya. A repetitive decision that can be handled by a routine approaches. Contoh, dalam kita punya company ada orang yang datang lambat, kan? Apa yang perlu kita lakukan kepada mereka ni? So kita akan tengok, kita akan ambil nak cari solutionnya, nak buat keputusannya adalah berdasarkan kita punya rules and regulation yang telah ditetapkan dalam kita punya syarikat, berpandukan kepada itu.
Alright, dia lambat baru sekali seumur hidup kerja kat situ. Dimaafkan. So, kita tengok kepada dia punya rules and regulation dekat company, dimaafkan. Kedua, diberi teguran. Ketiga, diberi surat. Keempat, adalah kena buang ke apa ke. So dia ada dia punya rules and regulation. Benda ini adalah benda yang diguna pakai. Selalu diguna pakai dan selalu dijadikan sebagai rujukan. So benda ni program decision. So kita tak perlulah nak buat buat keputusan sendiri. Kita dah based on rules and regulation yang company tu dah pun tetapkan. Okay. Compared with the non-program decision, ini adalah decision making yang selalunya terjadi kepada masalah-masalah yang hadir tiba-tiba. Unik. Tak selalu problem ni semua hidup sekali je kot datang mungkin. Unik, unusual or unexceptional problem. So dia bukanlah unstructured, dia adalah dia adalah unstructured and requires higher level management. Keputusan ini kebiasaannya diambil ataupun dibuat oleh mereka yang berada di top level management. For example, dia kata government's decision to prevent H1N1 by stop all the travelling outside country. Kita ambil situasi sekarang lah. Government decision to prevent COVID-19 by stop all the travelling outside the countries. So bermaksud semua sekarang because of benda yang tak dijangka-jangka ataupun benda yang kita tak tahu pun sebenarnya dia nak datang tiba-tiba ada COVID kan, ada pandemik ni. So higher management ataupun termasuklah MKN, KKM, PM, semua-semua tu lah menteri-menteri tu dia dah pun membuat keputusan tak boleh keluar daripada kawasan. Kalau dulu negeri ada, tak boleh keluar daerah pun ada, diberi sekatan dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah dah boleh dah rentas negeri dan daerah. Itu pun berdasarkan fakta lah yang berapa ramai dijangkiti, berapa ramai yang telah divaksin. So H1N1 ataupun COVID-19 ini tadi adalah benda yang unik, unusual dan unexceptional. Benda yang tak sangka-sangka, benda yang pelik terjadi kepada negara kita. So ini dinamakan sebagai non-program decision. Benda yang kita tak pernah mengalami lah. So nama dia non-program decision. So boleh bezakan ke program decision dengan non-program decision ini? Boleh? Boleh. Jelas? Boleh. Okay, saya teruskan lagi dengan 3 type of condition. Kondisi di bawah decision making. Contoh kondisi lah. Condition yang pertama, under certainty, iaitu di bawah kepastian. Pasti berlaku, pasti dapat, pasti apa lagi, dan sebagainya lah, kepastian, dia tu memang pasti. Okay. Decision maker dah tahu dah exactly what will happen. Akan datang ni apa benda nak terjadi, dah tahu dah. And able to predict the outcome precisely. Dia dapat tahu dah result dia secara tepat. Contoh dia kata kat sini, if you put 1,000 in bank under fixed deposit, you masukkan duit simpanan you 1,000 dalam bank, or a year at 5% interest. So dia kata every year dikenakan 5% interest. Okay, then interest earned will be 50 after 1 year. So you tengok dalam masa 1 tahun RM50 masuk dalam account you. Okay, so benda ni benda yang pasti. Dia beritahu hari ni you masukkan duit, after 1 year you tengok 50 ada dalam account. So bermaksud benda tu benda yang mereka cakap pada hari you daftar account tu, you masukkan duit tu memang pasti terjadi pun 1 tahun akan datang. Okay, sebab tu dia kata certainty, pasti. Okay. And another types of condition adalah under risk, di bawah risiko, yang mana it refer to future condition that are not always known.
tak selalunya future kita dapat predict. Tak selalunya betul yang kita cakap tu in advance. Okay. Some information is available. Kita boleh tahu sekarang ni, pandemik ni sekarang ni dah menurun, hari ni meningkat. Hari ni tak tahu berapa. Semalam meningkat sedikit daripada 4,200 jadi 4,900. So kita ada sedikit information but it's not enough. Tak cukup lagi untuk menjawab semua question about the akan datang akan jadi apa. Kita pun tak tahu akan datang pandemik ni akan hilang ataupun tidak. Tak pasti pun lagi. Tapi data kita ada. Kita ada hari ni berapa orang yang dah ambil booster, berapa orang lagi yang belum complete dose, complete 2 dose. Ada data. Tapi kita tak pasti lagi sampai bila pandemik ni. Contoh lain adalah what is the result for my MGT 028. You tahu you ada information nak lulus MGT 028, kena hantar individual assignment, kena completekan grouping assignment, kena duduki ujian pertengahan semester. Ada 3 benda, 3 assessment yang you kena complete. Tapi you tak tahu pun, tak pasti pun sama ada at the end you dapat A ke B ke C, tak tahu. Tapi you ada information, ada 3 benda kena submit, 3 benda you kena complete kan. Okay, itu adalah condition under risk. Last but not least adalah condition under uncertainty. Benda yang tak pasti. Kalau tadi certainty pasti, ini adalah tak pasti. Okay. Situation in which the individual cannot even assign probability. Tak tahu pun kebarangkalian to each of the possible states of nature, and assumption is made that the individual has no information or intuitive judgment. Compared with the under risk, we have some information. Tapi under certainty kita tak ada pun information, tak ada pun gerak hati. Okay, for example, if I don't put an effort to study, I will not get good result. Tu pun tak pasti sebab ada orang yang tak study, dia dapat result bagus. Ada orang yang pula study, result dia so-so je. So dia adalah under uncertainty. Dia macam you kena percayalah qada dan qadar. You kena percaya pada rezeki Allah lah. Kehidupan kita ni kita tak tahu future. Tak boleh nak expect nanti 10 tahun akan datang Syazwani akan jadi apa. 4 tahun akan datang Amir akan jadi apa. Tak tahu pun. Okay. So kalau let's say kalau you tengok kawan-kawan you yang lepas SPM yang berjaya masuk sambung belajar dalam diploma, yang berjaya masuk matrik, sambung overseas A-level dan sebagainya, itu pun tak pasti 4 tahun akan datang akan jadi apa. Okay. So itu nama dia condition under uncertainty. Okay, boleh faham? Boleh bezakan ketiga-tiga condition ini? Boleh. Okay, kalau boleh saya teruskan lagi apa yang dimaksudkan dengan group decision making. Decision making as a personal kita dah selalu buat dah. Even though nak masuk campus, tak masuk campus tu pun kita dah buat decision making by ourselves. Nak terima ataupun tak terima tawaran PPT ni pun dah lama dah kita buat. How about the group decision making? Mungkin ada dah assignment yang membentuk grouping yang you dah pun laksanakan. So bermaksud you pun dah mengalami group decision making. Untuk MGT belum lagi. Okay, meaning to say that group decision making ini becoming more common as organization focus on improving customer service and push decision making to lower levels. Yang bermaksud bila kita berada dalam sesebuah organisasi, okay, decision making ni benda yang common, yang selalu sangat berlaku. Tapi bila kita punya organisation focus on this decision making, so dia akan jadi organisation yang bagus lah. Dia boleh improve lots of activities yang ada dalam dia punya organisation. Macam mana bayangkan kalau kita
dalam sebuah organisasi, kita tak ada group decision making. Semua orang tak nak involve pun. Ikut sukalah, mana-mana lah. So macam mana dengan performance company tu? Mestilah tak berapa nak bagus. Tapi bila kita ada group decision making, dia boleh bila kita buat sesuatu perbincangan, even though kalau you lah buat perjumpaan dengan kawan-kawan dalam Google Meet kan, tanya apa yang kita nak buat. So there is, semua orang ada their own opinion, their own suggestion yang kita tak pernah terfikir pun. So dia akan kembangkan lagi kita punya pengetahuan sebenarnya. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada mungkin si A keluarkan pendapat sebegini, si B keluarkan pendapat sebegini, at the end boleh combine pendapat tersebut. So penting group decision making dalam sebuah organisasi. Alright, so dah habis dah subtopik tentang decision making. And now we will discuss about the communication. When I said communication, all of you maybe can imagine that one person will talk to another person. Seorang bercakap dengan seorang. Kalau you cakap seorang-seorang dengan diri you, itu bukan communication tu, dia hanya bermonolog. Dia, bila kita melakukan komunikasi, dia mestilah ada seorang yang bercakap dengan seorang orang lain ataupun bercakap dengan 2-3 orang. Itu boleh dinamakan sebagai communication. Okay, dia kata kat sini, excellent in communication can do more to advance organisation. Ni pun penting juga. Decision making tadi dalam organisasi penting, untuk communication pun penting juga. In one organisation, if we cannot communicate with our employee, what will happen? Nak nyampaikan pesanan macam mana? Nak sampaikan maklumat macam mana? Tak ada komunikasi. Tak boleh lah. So sekarang ni pun saya sampaikan lecture saya ni pun saya sedang berkomunikasi dengan student. Kalau saya tanya, hopefully lah you boleh jawab. Kalau you tak jawab, saya tak berkomunikasi lah. Kiranya tak ada two-way communication. Saya bercakap dengan laptop macam dapur. Benda yang tak bernyawa. Okay. So, and another one, promising career that almost any other factors. Yang bermaksud dia juga boleh meningkatkan kita punya skill, meningkatkan kita punya career dalam sebuah organisation. Bila kita pandai bercakap, tapi bukanlah cakap kosong bukanlah pandai sembang je. Ada orang cakap macam sembang lah, sembang kosong kan, tak boleh lah. Bila seseorang tu ada advantage dalam communication skill, dia boleh bercakap depan orang, boleh convince orang, of course lah dia akan diterima dalam syarikat, dia akan senang untuk naik pangkat lah. Okay, bukan tu je faktor, dia banyak lagi. Tapi salah satunya lah communication skill. Okay. Alright, so another definition of communication, Stoner and Gilbert bagi tahu the process by which people seek to share meaning. Saya ada satu berita nak bagi tahu dekat seseorang. Nak bagi tahu tentang petang ni ada perjumpaan PPT contoh. Okay, nak bagi tahu. So saya nak share meaning. So saya nak kena buat apa? So saya kena communicate. Dia kata apa? Via the transmission of symbolic message. Melalui transisi info itu. So saya sampaikan kepada orang yang berkenaan lah. Okay. Bottle and Martin buat cakap, the exchange of message between people. Kita nak bertukar-tukar message daripada beberapa orang for the purpose of achieving common meaning, for the purpose that apa yang kita tanya dia jawab, apa yang dia faham dia jawab kembali. So ada dia punya common meaning. Contoh saya ada information tadi saya bagi tahu dekat Masha, Amira Masha, saya bagi tahu kat dia faham message tersebut, dia respon balik dekat saya. So ada common meaning lah.
Okay. So dapat diringkaskan dekat sini, communication is simplified as the process of exchanging information. Kita bila berkomunikasi, kita akan exchange info which involve the process of, yang mana dia akan melibatkan proses menghantar information dan juga menerima informasi. Okey, sekarang saya sampaikan lecture dekat dalam kelas ni lah. So, saya sending ke saya receiving information? Sending. Sending. Good. Saya sending the information. Okay, siapa yang receiving the information? Kita orang. You all lah. You all akan terima informasi yang saya sharekan pada hari ini. Okay. So, the next one, you need to remember this communication process. Ingat diagram ni. Nanti bila you belajar peringkat-peringkat mana pun ada topik communication process, inilah dia. Bawa ke mana-mana, inilah dia. Contoh you ada belajar dalam HR pun ada communication, dalam business pun ada communication, marketing pun ada communication. So inilah dia communication process ni. Okay, so you kena tengok permulaan ni adalah sender. Okay, sender akan hantar message. Bila dihantar message, message ini akan encoding, process of encoding the message. Okay, message ini dihantar melalui medium apa? Sampai kepada receiver. Bila sampai kepada receiver, receiver akan decoding the message. Dia akan interpret the message dan bila dia faham, dia akan hantar feedback, dia akan hantar respon, dia akan react kepada message yang sender hantar. Okay, so di tengah-tengah ini kita ada noise, iaitu benda yang mengganggu communication ini dijalankan secara berkesan. Ada gangguan lah. Alright, so now kita akan discuss one by one items yang ada dalam proses communication. The first one iaitu sender. Anyone who wants to convey or seek information. Sesiapa saja yang nak menyampaikan maklumat atau mencari maklumat ataupun idea ataupun konsep kepada orang lain. Dalam sesebuah organisasi, in an organization, the sender can be manager, subordinates, customers, supplier. Dalam kes kita belajar sekarang ni, siapa sender? Ni kelas kita ni sekarang. Madam. Saya lah sendernya. So saya nak convey the information. Let's say lepas ni kalau saya tanya siapa tak hantar tugasan, bermaksud saya nak seek for information. Okay. So another item adalah receiver. Mereka yang menerima maklumat ataupun mereka yang nak menjawab kepada persoalan. The person to whom the sender direct or send the message. So the sender will send the message directly to the receiver. The number of receiver to the message can be one. Number, jumlah bilangan receiver ni boleh jadi seorang, dua orang atau ramai. Okay. Another item adalah message. Apa benda yang nak disampaikan? Dia boleh jadi an idea, a concept, an information that formulated by the sender to be sent to a receiver. Bermaksud message ini disampaikan oleh sender kepada receiver yang berbentuk, contoh kalau nak sampaikan idea bagus ke, konsep baru ke, info terkini ke. Okay, so message ini boleh jadi verbal dan juga non-verbal. Boleh jadi spoken words. Yang kita lakukan sekarang ni spoken words lah. Okay, verbally. Boleh jadi written. Boleh jadi saya hantar message dekat dalam group. Mohon join Gmeet segera.
Itu mesej saya. So mana-mana yang tiba-tiba lupa kelas hari petang ni, tengok mesej tu, terus respon masuk ke dalam Gmeet. Itu written lah. Ada juga mesej yang disampaikan dalam, kalau orang tu bisu kan, tak boleh nak cakap, so digunakan bahasa isyarat, gesture, gerak badan. Okay. And another item adalah channel ataupun medium. So benda ini akan carry message untuk travel from sender to receiver. Dia yang membawa message ni. Contoh sekarang kita ni menggunakan medium apa untuk saya sampaikan maklumat kepada you all? Menggunakan medium ataupun channel apa? Google Meet. Good, Google Meet. Okay, kalau tadi saya sampaikan message tadi dalam grup melalui apa? WhatsApp. Yes, WhatsApp, telefon. Okay, faham dah tu? Alright, so kita nak tengok pula apa maksud encoding, apa maksud decoding. Okay, kita tengok balik kita punya, kita tengok balik kita punya tadi, diagram tadi. So encoding berada di bahagian sender. Decoding berada di bahagian receiver. Okay, so encoding ini membawa maksud membawa maksud process of selecting the symbol. Kita nak select simbol apa? Simbol ini perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut saya. Menggunakan bahasa apa? To compose the message. Contoh kalau writing tadi, tulisan lah. Alfabet tu simbol. Okay, kalau kita menggunakan menggunakan Roman. Ada orang Jawi, orang yang Korea tu berbelit sikit tu. Macam tu lah simbol. Okay. It involves the sender translating the information into a symbol or series of symbol. Okay. Before transmitting them to the receiver. Okay. So sender lah yang kena encodingkan message dia itu. Okay. Decoding pula, bila message tu dah sampai kepada receiver akan translate. Dia akan interpreting its meaning. Contoh saya tanya, dah makan? Saya tanya you all lah, contoh siapa ya? Saya tanya Atika dah makan? So saya encode saya punya simbol message tersebut. Perkataan saya lah, bahasa Melayu. Sampai dekat Atika dengar, faham. Okay, madam tanya dah makan ke belum. So dia interpret, dia pun faham. Okay, then right after that, Atika akan bagi feedback. Bila dia faham pertanyaan tersebut, dia nak bagi respon. Dia nak bagi reaction. Sama ada dia kata, ya saya dah makan, ataupun dia angguk-angguk kepala ke, yang tu pun nama dia reaction. Right. Dan seterusnya adalah noise. Benda yang saya kata tadi yang dekat tengah-tengah tu, benda yang mengganggu, disturbance that interfere or becoming a barrier. Benda yang menghalang komunikasi kita daripada menjadi komunikasi yang efektif. Contoh noise. Apa yang akan mengganggu komunikasi? Contoh, any ideas? Apa? Benda yang menghalang komunikasi. Tak ada idea? Masalah internet. Internet coverage. Lagi? Virus. Jangan fikir kita buat online ni je. Yang situasi yang normal situasi, kita berkomunikasi dengan mak ayah, dengan kawan, apa yang mengganggu? Apa yang menyebabkan komunikasi tu you selalu macam ada tak dengar, ada tak faham? Language.
Yes, language. Good Atikah. Lagi? Benda yang biasa-biasa you cakap-cakap dengan kawan you tak dengar. Apa? Pekak. Gangguan orang sekeliling. Apa dia? Gangguan orang sekeliling. Gangguan tu apa? Gangguan orang tu buat apa? Lotus. Environment. Okay, memang environment. So kalau you kata orang tu tadi diganggu dengan dari segi apa? Bising. Ya, bising. Ya, Suhana, bising. Bunyi bising. So, you tak dengar. Apa? Ulang. Gangguan ni dari segi bising, bunyi-bunyian, language yang kita guna pakai tak sama, logat yang kita guna ni pun ada yang tak sama. Ada orang tak faham sangat bila kita cakap bahasa Kelantan yang pure-pure. Tu pun dia punya noise. Gangguan-gangguan. Coverage pun samalah. Coverage kalau kita buat kita buat kelas online ni. Gangguan. Okay. Alright. So sekarang kita nak tengok formal and informal organisation communication. Komunikasi yang ada dalam kita punya organisasi boleh dibahagikan kepada formal dan juga informal. Formal ini bermaksud rasmi. Informal adalah tidak rasmi. Okay. So dalam communication channel, formal, yang kita kenali sebagai formal, rasmi, ada dua jenis iaitu vertical dan juga horizontal, or we can call it as lateral. So vertical ini adalah communication system in which message or information move upward, downward. So dia menegak. Upward, downward. So nama dia adalah vertical, menegak. Okay, so upward communication adalah information move from lower level to higher level. Mungkin supervisor nak buat report, ada beberapa operator tak sihat, dia nak buat report kepada manager. So dia report kepada manager ini, nama dia adalah upward communication. Okay, another one that we call is as downward communication. From the top level jatuh kepada orang bawahan. Down to all employees. Mungkin pengarah nak sampaikan amanat ataupun nak sampaikan KPI ataupun nak sampaikan vision baru, mission baru to the whole employee. So bila dia buat perkara tersebut, ini adalah downward communication. Okay, and another one adalah horizontal communication, mendata. Bermaksud movement or flow of information between individual at the same level, level yang sama. Clerk, marketing department, nak cakap dengan clerk, financial department. So marketing nak tanya dekat financial, berapa kos ni yang perlu dikeluarkan bajet untuk marketing. So dia berkomunikasi di level yang sama. Mungkin pengarah bersama pengarah nak buat decision making. Diorang buat meeting, board of director. So itu adalah yang dihadiri oleh hanya pengarah. So communication mereka itu adalah horizontal, level yang sama. You get what I mean? Dapat? Yes. Dapat Yes. Alright, sekarang we want to discover about the informal communication channel. Tadi formal, sekarang ni adalah informal. Dalam syarikat pun, dalam organisasi pun memang ada informal communication channel. So informal communication ini kita kenali dia sebagai grapevine, pokok anggur. Kalau you tengok dalam gugusan anggur, ada gugusan yang berbentuk selari, sama je, sama tangkai. Ada yang tersebar, macam tu, beberapa gugusan dia tu. Sebab tu dikenali sebagai grapevine.
Okay, so informal communication ni biasanya message that has been passed among the members adalah message yang kebanyakannya inaccurate, tidak tepat, distorted, putar belik, dah ditambah-tambah, dah dikurangkan dan sebagainya. Okay, so as a manager, we need to know within our organisation mesti ada 4 jenis communication channel ini. 4 jenis informal communication channel. Kita ada single stand, gossip chain, probability chain dan juga cluster chain. Okay, we will go through one by one. The first one adalah single strand. Okay, single. Satu panggil apa? Satu garis. Macam itulah. Okay, you imagine Mr. A bagi tahu something kepada Mr. B. Kat tengah ni lah. Okay, then Mr. B sampaikan pula kepada Mr. C. Mr. C sampaikan kepada Mr. C, D. D sampaikan kepada E. E sampai kepada F dan seterusnya lah. So dia satu garis selari. So what happened? The disadvantages-nya adalah berkemungkinan mesej yang Mr. A sampaikan kepada Mr. B, bila disampai kepada Mr. J, informasi tersebut dah lain. Dah berubah, dah ditokok tambah, dah difilter. Contoh Mr. A kata, bulan ni marketing department kata kita kena buat sale 50,000. Kena tingkatkan pengeluaran, bagi tahu kat production. Mungkin sampai dekat J nanti marketing kata tingkatkan pengeluaran. 50,000 dah hilang. Okay, so benda ini adalah benda yang communication channel ini adalah less accurate. Selalunya orang tak selalu pakai sebab kurang keberkesanan dia. Because of apa tadi? Dia ditokok tambah, dia difilter, di apa lagi? Ditambah untuk menyedapkan telinga untuk dengar. Even kita pun bila ada informasi yang sampai kepada kita, bila kita dah cerita mulut ke mulut ramai sangat orang, dia dah jadi berlainan info itu. Bila kita nak cerita balik pun, contoh contoh apa? Nak panggil nama siapa pagi ni? Ainur cakap dekat Atisha. Lepas tu bila Atisha nak beritahu kat Fatin pula, takkanlah sebiji info tu kan? Takkanlah sebiji word yang Ainur cerita dekat Atisha tu dia ingat. So mestilah dia akan buat their own version Atisha buat cerita dekat Fatin. Nanti Fatin cerita dekat Intan pun dah berlainan lagi. So single strand ini adalah sangat tidak bagus. Sebab tu nama dia adalah less accurate. The second one adalah kalau kita tengok dia punya diagram macam ni. Dia satu garis. Okay. Yang kedua, yang banyak ataupun yang orang ramai ataupun orang suka untuk lakukan adalah gossiping. Gossip. Everyone's talking about it. Semua orang bercakap pasal benda yang selalu orang buat gosip. Okay. So gossip ini adalah sesuatu informasi yang kita sampaikan mestilah interesting, menarik dan selalunya non-job related, benda yang tak ada kena mengena pun dengan kita punya kerja. Gosip pasal artis, Kamal Adli dengan Ukasha baru kahwin tapi sebenarnya dah pun sebulan, 5 November hari tu dah kahwin dah. Tapi sebab dia ada agreement dengan Astro, so dia tak boleh lah war-warkan, hanya Astro saja boleh war-warkan. So adalah 3 episod nanti tentang perkahwinan diorang. So benda interesting kan, benda tapi tak ada pun job related
Tak ada pun berkenaan dengan assignment pun. So itu namanya adalah gosip. Okay, benda yang suka dengar. Okay. So contoh dekat sini, when Mr. A hear it, he quickly convey it to be as many people. Bagi tahu ramai-ramai, to friends, to relative, even to the boss. Bagi tahu kat bos sekali. Okay, bermaksud one person tells many. Seorang bagi tahu ramai-ramai. Okay, 2-3 orang bagi tahu sekali. Sebab gosip mana best gosip? Seorang-seorang ataupun gosip saya yang Suhana je nak bergosip. Tak best. Sediakan gosip dengan ramai-ramai orang. Orang ni cakap macam ni, kata betul ke Ukasha tu orang Kelantan, betul ke dia ada keturunan orang putih, nama dia kan Ukasha Sen Rose. Nanti ada pula cakap tak ada lah, ayah dia nama Nick Sen, mak dia nama Rose apa entah, dia combine nama jadi Sen Rose. Okay, gosip sangat tu. So you nak kita tengok daripada diagram dia, one person will tell many. Okay, yang seterusnya adalah probability, kebarangkalian ataupun informasi yang disampaikan dalam probability ini dia tak kisah, dia sebarkan je. Dia tak pilih-pilih orang, dia bukan seorang dua, dia sebarkan je. Individual may have some information that may not be interesting. Dia sampaikan informasi itu, mungkin informasi tersebut tak menarik pun, tapi dia berguna to some people. Bila ada orang yang dengar informasi tu berguna kepada dia. Ada orang yang dengar tapi tak berguna, tak menarik pun. Macam tu. Okay. He will not only relate the information to individual or groups that need to know and will benefit from the news. Bermaksud bila dia sebarkan maklumat tersebut, dia dia tak pilih lah semua orang yang bagi tahu tu menyeluruh. Yang sebagai contoh, the other people who gets the news may tell others at random or may not convey it to other people. So orang yang dengar tu pun buat perkara yang sama. Sama ada dia akan bagi tahu orang lain ataupun tak bagi tahu. Okay. Sebab information is mildly interesting, kurang menarik tetapi penting. Okay, contoh dalam kita punya grup FPP pula, PPT tu kita punya fakulti. Dan kita punya grup PPT, Puan Zarina sampaikan informasi tentang kemasukan ke kolej fasa 2. Dia sampaikan dalam grup. Semua orang dapat informasi. Tapi hanya orang yang tergolong dalam fasa 2 saja will take that information as a serious information ataupun significant information, yang penting. Orang yang tak termasuk dalam senarai fasa kedua, yang duduk dekat rumah mahupun yang fasa 1, dia tak ambil kisah lah. Oh, ni bukan maklumat untuk dia. Maksudnya begitu. So orang yang tergolong dalam fasa 2 ni pula, dia akan sampaikan lagi maklumat kepada mak ayah dia pula. Mak, abah 25 hari bulan kena masuk college. So kena minta cuti. Mak abah pun pergilah jumpa majikan, kata 25 boleh tak minta cuti nak bawa anak masuk college. So dia dah sampaikan kepada beberapa orang sebab benda tu sangat related dengan mereka. How about mereka yang berada di rumah dengan fasa 1? Dia terhenti setakat tu je lah. Dia takkan tersebar dah kepada orang lain. Melainkan kalau ada orang tanya lah. So you can see from the diagram, ada seorang, ini contoh Puan Zarina lah, bagi tahu information kepada 3 orang, hanya 2 orang yang related. So 2 orang yang related ni, yang betul-betul sampaikan ini adalah mereka yang fikir mesej itu adalah significant, related and important. Disampaikan kepada orang lain juga. Tapi ini terhenti di sini. Ini langsung tak dengar. Ada orang yang langsung tak ambil kisah pun.
tentang informasi yang ada dalam grup. Mungkin dia ada dalam grup tapi dia sebenarnya dah dah quit study. Dia tak left group lagi. Mungkin juga. Okay. Last but not least adalah cluster communication channel. Okay. So cluster ini adalah the dominant grade 1 pattern. Benda yang selalu kita buat. Compared dengan 3 tadi tu, ini adalah dominant. Benda yang dominant ini bermaksud yang mengetahui, yang menguasai. Dalam word yang mudah, yang familiar, yang popular orang selalu buat. Okay, cluster ni. A person may convey information to a few chosen. Ingat cluster, you kena ingat chosen individual. Cluster ini bila seseorang sampaikan maklumat kepada mereka yang dipilih oleh sender, itulah person tu tadi. Okay. This individual then pass on the information to a few more selected individual. Dah sampaikan kepada Mr. A, sampaikan kepada ABCD. Ni orang yang Mr. A pilih, ABCD. Dia pilih hak ni je. Then B pula sampaikan kepada XY. Alfabet lain dah tak ada sebab dia pilih. Dia hanya pilih individu tersebut. Okay. From special chosen individual who they are trying to obtain some favor. Selalunya adalah contoh nak minta bantuan. Contohlah dalam kita punya PPT ada seorang student dilanda ada musibah yang melanda keluarga dia ataupun dia. So dia nak minta bantuan. So takkan dia nak pergi tanya dekat kelas B, nak tanya siapa? Takkan nak tanya kelas C. Tak related, tak penting dan juga tak mendatangkan hasil pun boleh tahu kat dia orang tu. So student ini akan cari koordinator lah. Koordinator ke, saya penasihat ke ataupun Puan Seri. Nak tanya ada ke pertolongan, ada ke dana yang disediakan. So kami adalah selected person lah yang dipilih oleh student tadi. Okay, bila dia betul kat kami, so kami akan sampaikan maklumat tersebut kepada HEP, Dr. Azian, tanya ada ke dana untuk disalurkan, boleh guna tabung mana. So Dr. Azian kata boleh, ada, jangan risau. So Dr. Azian pula connect dengan bendahari pula, sampaikan benda yang sama, cari solution. So at the end nanti dapatlah bantuan kepada student ini. So nak kata kat sini, untuk sampaikan maklumat tersebut in terms of getting a favor, minta pertolongan, kita memang akan select beberapa orang sahaja. Takkan nak letak kat Facebook pula. Okay, so meaning to say that bukan saja dalam bentuk pertolongan, even though when we are doing our communication, daily communication with our friends pun, kita akan cakap dengan kawan-kawan yang kita pilih je lah, kawan yang tak berapa nak kenal, hak yang bukan kawan sebilik, bukan kawan satu kos. Takkan nak pergi sembang kawan dengan dia. Nak sembang tu pun, nak sembang hal harian pun, cakap dengan orang yang selected. Tengok dia punya diagram. Okay, seorang bagi tahu dekat mereka yang dipilih. Mereka pula akan memilih orang berikutnya. Bukan semua orang lah yang akan dapat maklumat tu. Bila you beritahu dekat saya, pensyarah fakulti lain pun tak tahu tentang PPT. So selected. Selective and most common. Okay, cluster ni. Okay, baik. Ini adalah 6 communication barriers that will be discussed next class. Dan ada sedikit lagi motivation. So habislah syllabus kita pada hari ini yang cover 2 benda, decision making dan juga communication. Tak termasuk barriers. Boleh? Boleh. Ramai ke dah tertidur tu?
Tak. Wah. Segar. Kelas kita ni ada perempuan je. Tak. Saya dengar suara perempuan ni tak menyaut Risau saya. Apa dah terjadi dengan lelaki-lelaki ni? Faiz, mana Faiz? Faiz? Ada. Lemau dah tu. Mana Nabil? Nabil? Ada madam. Sudah dia panggil nama pula. Sekejap saya nak tembak siapa lagi. Seorang lagi. Izul ada Izul? Ada madam. Alhamdulillah, cepat dia jawab. Okay, so silibus kita hari ni dah pun habis. Okay, saya nak sentuh sikit tentang penghantaran tugasan. Saya nak paparkan dekat saya punya skrin ni. Sekejap ya. Mana? Kelas A. Ini yang saya dah pun buat data lah. Dia punya statistik ni lah. Okay. So ada yang dah berjaya hantar pun ramai. Alhamdulillah. Madam, saya dah Tahniah. hantar madam. Apa dia? Saya dah hantar dah. Dah hantar dah? Week 6. Saya dah hantar. Dah hantar mesej kat saya tak? Tak. Hantar mesej kat saya. Saya pun tak ada nak tengok balik pun. Hantar mesej kat saya, update kat saya, insyaAllah saya. Okey, baik madam. Nanti Amir hantar mesej ya. Okey. Yang bawah-bawah ni Alhamdulillah tahniah dah berjaya hantar. Ramai dah berjaya hantar. Tadi mana nama Amir? Amir, satu lagi. So Amir dah hantar tadi kan? Hantar gambar kat saya. Saya tak ada nak tengok balik dekat dalam saya Google Drive tu, nanti berpinang mata saya nak cari nama Amir seorang je. Kalau Amir hantar dekat saya punya WhatsApp, tak payah saya nak cari lagi. Faiz pun ada satu lagi sebenarnya Faiz. Intan mana? Intan satu lagi. Intan. Mana Intan Dayana? Intan Dayana ada. Ada. Yang paling banyak setakat ni yang tak hantar, Fatin. Fatin? Ya, madam. Fatin ada 2 tak hantar. Fatin ni tak? Dah buat ke belum? Saya Intan kejap ya. Fatin dah buat belum? Fatin nak hantar ke tak? So inilah saya paparkan macam ni lah. Kalau masa lagi tak ingat ke tak pasti dah hantar ke tak hantar, setakat hari ni yang ni yang saya terima lah. So yang update tadi yang Amir seorang. So yang ada yang ni lah, yang atas ni. Bawah-bawah ni tak kisah lah, dah complete dah. Okay, tujuan saya buat benda ni bukan saya nak malukan you all, bukan saya nak suruh memeras tenaga you all buat juga ke tidak. Okay, saya nak tunjuk kat sini kenapa ada ramai yang boleh buat, kenapa ada sedikit bilangannya yang tak mampu nak siapkan tugasan saya. Okay, saya buat macam ni supaya you tahulah, sebenarnya ada lagi yang tak hantar ni. Kalau saya tak buat macam tadi, Amir pun tak tahu nama dia tak di-tick lagi. Okay, so saya nak you all ada rasa tanggungjawab. Jangan you rasa macam tak buat dah, nanti pun hantar hak ni je lah, biar je lah. Biar you study ni tak habis lagi ni, baru minggu ke-8, berapa minggu lagi you nak berdepan dengan saya ni. So bila saya buat macam ni, saya nak you ubah. Okay, ubah you punya attitude, jangan bertangguh, apa yang tak disiapkan, siapkan. Saya jenis yang kalau you tak bagi tahu, you diam, saya anggap you tak serius, you tak bertanggungjawab lah. Okay. Kalau you tak boleh, you lupa nak take attendance dalam you future pun, at least bagi tahu. Jangan sampai saya yang cari mana Nora Shima ni tak take attendance, contoh. Shima bukan saya kata tak take contoh. Tak bagi tahu kat saya sepatah dua ke apa ke. So you kena
everything yang ada dalam kita punya syllabus, tak kisahlah subjek apa, you kena ambil dia sebagai benda yang penting. Attendance, hantar assignment, follow up lah. A good student, dia akan bila dah hantar assignment buat, saya dah hantar assignment. Ni dia punya bukti pun dah terima. Tanya. So bermaksud dia sangat bertanggungjawab lah, nak pastikan dia memang hantar ni. Saya nak yang macam tu lah. Kalau boleh, kalau tak boleh nak macam mana, kita tak boleh paksa orang, kita hanya boleh nasihat macam tu lah. Apa lagi yang boleh saya buat kan? Okay, lepas ni kalau ada perjumpaan dengan Puan Zarina, kalau Puan Zarina tanya, jawab dengan dia. Kalau you tak nak cerita kat saya, tak nak, yang ni memang saya akan bagi kat dia lah, dia akan tengok. Dia pun nak menilai kenapa ada yang boleh hantar, kenapa yang tak hantar ni apa masalah. Dia nak selesaikan masalah you lah, nak tanya apa yang kurang, apa yang tak bagusnya. Ke tak suka kelas Puan Fini ni sebab tu tak nak buat assignment. So apa benda yang Puan Fini kena buat lepas ni? Macam tu lah. Bukan you je kena tambah baik, saya pun kena tambah baik lah. Mungkin you tak suka something yang lecturer tu buat. Tapi janganlah you point kepada pensyarah tu saja. Contoh pensyarah ni tak selalu buat kelas lah, tu yang tak faham tu. Tapi you kena dari diri you pun kena ada usahanya juga. Kalau you pun dah usaha tapi pensyarah tu memang betul-betul tak hadir ke kelas, tak buat kelas, sambil lewa dalam kelas ataupun biar je dia punya pelajar, barulah dia boleh salahkan 100% lah pada pensyarah tu. Hopefully tak ada lah kot. Kalau ada, bagi tahu terus. Tak nak beritahu dekat Puan Zina, beritahu kat saya pun tak apa. Okay, hopefully PPT punya lecturer tak ada lah macam tu. Kod. Mana nak tahu tiba-tiba ada kan? Sebab saya kan bukan ada dalam kelas you all pun. Okay, alright. Boleh ke setakat ni? Okay ke? Boleh, okey. Boleh. Alright. Another information, saya tutuplah dulu ini. Another information adalah mengenai dengan midterm test, ujian pertengahan semester. Okay, ini adalah information yang terbaru. Information semalam, Isnin hari tu dah terbatal. Saya tak bagi tahu lagi dekat kelas B dengan C. Kelas A ni kelas pertama yang saya bagi tahu. Nanti saya akan sebarkan pada mereka lah. Ataupun lepas ni you nak bagi tahu satu PPT pun boleh. Okay. Untuk test MGT kita tunda. Sepatutnya adalah pada hari Jumaat ini petang. Tapi kita tunda sebab ada request daripada rakan-rakan pelajar cakap nak sedikit masa yang terlampau cepat informasi inilah. Okay. So cadangan dipertimbangkan. So kita akan buat midterm test pada minggu hadapan, minggu yang ke-9. Hari yang sama iaitu hari Jumaat. Pukul berapa nanti saya update balik. Pukul berapa. Tapi yang pasti Jumaat minggu depan, minggu ke-9, chapter 1 sampai 3 ada 2 section ataupun 2 part, true and false, 25 question. Multiple choices question, MCQ A, B, C, D, ada 25 soalan. Okay, akan menggunakan platform Google Form. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam suku. 1 jam 15 minit. 50 soalan. Dapat? Dapat. Oh, madam. Apa dia? Pukul berapa test tu? Pukul berapa? Nanti saya bagi tahu balik. Saya tetapkan 2.30 hari tu, nanti saya bagi tahu dekat Puan Salina dulu. Tapi rasanya tak berubah kot 2.30 tu. 2 suku takut itu kejar-kejar. So saya tetapkan 2.30 lah. 2.30, 1 jam suku. Masa dia tentukan. Okay. Questions? Any questions? Ada? Nothing.
Apa Putra? Tak ada. Tak ada. Madam, Ya Tika. yang individual assignment tu kan, Yes. hantar week ke-9 ke ke-10? 10 Atika. Oh, so saya tengok dalam yang first madam hantar tu kan, week ke-9. Oh bukan, saya dah tukar dah. Yang tu saya upload lama dah tu, sebelum mula kelas lagi. So saya dah update masa dalam kelas saya tu minggu ke-10. Thank you madam. Welcome. Lagi? Any questions? Jangan lupa tick attendance dalam your future, okay? Alright, kalau tak ada apa-apa, minggu ni tak ada buat nota, tak ada. Saya buat nota sampai chapter ketiga je. Sebab chapter ketiga masuk exam. 1, 2, 3. 4, 5 tak masuk exam. 4, 5 more tu assignment. Assignment semua okey ke? Assignment ada masalah? Ada apa-apa nak tanya pasal assignment? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa yang you was-was tentang assignment tu, tanyalah. Tanya cepat-cepat dengan saya. Right, so if there is nothing to say, tak ada apa nak di-sharekan dah, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga selawat as. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih hadir ke kelas saya pada hari ini. Ada lebih kurang 1 jam setengah. Jangan biarkan masa tu berlalu begitu saja. Gunakan dengan sepenuhnya buat assignment saya. Okay, jangan buat assignment orang lain. Buat assignment saya. Saya bagi 1 jam setengah ni. Jangan buat lepas ni tengok TV, main game lah apalah. Boleh, tapi buat assignment lebih daripada itulah sampai pukul 5. Nanti baru lepas tu pergilah main. Okay, jangan buang masa. Alright, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih madam. Sama-sama. Terima kasih madam.